Dari tadi kita berbicara mengenai soal kesihatan, iaitu diabetes, kemudiannya berpindah ke menu Rahmah juga berbicara mengenai kesihatan. Kesihatan amat dipentingkan khususnya kepada belia kerana belia merupakan tonggak negara dan juga aset negara. Menyentuh mengenai belia, salah satu agenda yang sangat dititik beratkan oleh pihak kerajaan, pemegang taruh dan juga pemain industri ialah mengenai pembangunan dan pemakasaan TVET. Jadi hari ini bersama dengan saya untuk bicara mengenai pembangunan bakat TVET ialah Profesor Insinyur Teknologis Dr. Ruzairi Abdul Rahim, Naib Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sihat Prof? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Kita berbicara mengenai belia, tidak boleh lari daripada TVET kerana ini merupakan salah satu agenda yang diperkasakan oleh pihak kerajaan pada masa kini. Tapi bukan kini sahaja, daripada dahulu lagi. Jadi bagaimana sebenarnya Prof melihat evolusi TVET sejak mula diperkenalkan sehingga sekarang? Okey, so terima kasih kerana menjemput UTHM ke sini. Okey, kalau kita lihat evolusi TVET ni sebenarnya TVET ataupun TVET ni sejak dulu dah ada. Okey, kita ada sekolah teknik dulu. Betul. Dan lepas tu kita ada college vocational, lepas tu kita ada universiti. Cuma lately ataupun kebelakangan ini kita melihat kebanyakan teknologi ni terlalu cepat berubah. Okey. Itulah sebab kenapa kalau kita lihat TVET ni diperkenalkan sebab TVET ni mengikut amalan industri. So apabila industri nak perubahan teknologi dengan cepat, jadi dengan ada TVET ataupun pembelajaran secara TVET atau TVET ni kita dapat mengikuti perubahan industri dengan cepat. Ya. Supaya tidak mismatch tu tidak besar lah. Akan ada tapi tidak besar. Kita narrow it down. Betul. Jadi TVET ini mengikut arus perdana. Apa sahaja teknologi yang berkembang itulah yang perlu kita ikuti. Tapi itulah walaupun kita mengikut peredaran masa. Zaman sekarang ini apa yang paling penting ialah segala konsep pembelajaran itu mestilah mengikut konsep takdib, iaitu ada adabnya dan juga kita perlu ada akhlaknya. Jadi bagaimana sebenarnya macam pihak universiti sendiri membangunkan dan juga mengangkat martabat TVET ini? Okey. Kalau kita lihat di Malaysia ni, kita ada kategori universiti. Kita ada research university atau universiti penyelidikan, dan kita ada satu lagi kategori ialah Malaysian Technical University atau kita panggil MTUN. So dalam MTUN ni ada 4 universiti, iaitu Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, Universiti Malaysia Pahang UMP, Universiti Malaysia Perlis UNIMAP dan Universiti Teknikal Melaka UTEM. So kami MTUN ni ialah pemain yang besar dalam arena TVET, dalam arena TVET ni. Jadi kalau kita lihat kepada aspirasi amanat Menteri Pendidikan Tinggi, yang pertama dia kata supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada negara, termasuk juga kepada universiti. Okay. Jadi apa yang saya nampak bila konsep madani diperkenalkan oleh dasar kerajaan, ada 6 tonggak yang diperkenalkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. So daripada 6 tonggak tu ada 3 tonggak yang memang menepati untuk TVET atau TVET. Yang pertama ialah kemampanan, yang kedua ialah kesejahteraan, yang ketiga ialah daya cipta. So 3 ni memang ada dalam arus perdana dan TVET. Bagaimana caranya? Kalau kita lihat pelajar-pelajar lulusan TVET ni memang dia punya kurikulum memang mengikut aliran industri, perubahan industri. Jadi apabila mereka keluar, mereka akan lebih mudah untuk dapat pekerjaan dan ekonomi mereka akan jadi lebih baik. Apabila mendapat gaji yang tinggi lah contohnya. Jadi kemampanan ekonomi itu berada di situ, kemampanan tu. Jadi bila ekonomi dia jadi lebih baik, high income, jadi kesejahteraan rakyat tu dah ada. Jadi kemampanan dan kesejahteraan tadi 2 konsep utama madani. Yang ketiga ialah daya cipta, creativity. So pelajar-pelajar TVET ni memang diajar ataupun memang dididik supaya mempunyai daya kreativiti yang tinggi. Sebab dia nak kena ikut perubahan industri, teknologi berubah dengan lebih cepat. That's why saya kata tadi memang sesuai dengan konsep kerajaan sekarang dengan Madani, Malaysia Madani. Jadi TVET juga memainkan peranan dengan boleh mengambil 3 tonggak pertama tu dalam konsep TVET. Dan MTUN akan memainkan
perananlah untuk untuk terdepan lagi lah kepada pelajar-pelajar TVET. Saya setuju dengan apa Prof katakan tadi, di mana TVET ini sinonim dengan College Vocational, pusat bertauliah yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Tapi apabila TVET ini diangkat ke satu tahap yang berbeza di pihak universiti sendiri, bagaimana sebenarnya kurikulum itu diselaraskan dan juga diharmonikan? Kerana seperti mana Prof katakan tadi, kurikulum TVET ini dia mengikut kepada industri, tapi kalau di universiti pula lebih kepada teoretikal. Jadi bagaimana sebenarnya ia diharmonikan? Okey, saya ambil contoh UTHM di mana UTHM kita ada strategi kita di mana kita punya target kita nak kita jadi Global Technopreneur University GTU 2030, di mana dalam kita punya kurikulum ada penekanan kepada keusahawanan. Okey. Dan kita juga tahu untuk silibus TVET ni is market driven. Itu market driven. Dan kalau kita lihat pada keadaan sekeliling kita lihat pada pelajar. Pelajar sekarang ni dia nak kerja yang mudah, fleksibel, duit banyak. Contohnya kan. Macam di ekonomi lah ni. Jadi apa yang kita buat, kita terapkan keusahawanan dalam UTHM punya kurikulum, di mana pelajar teknologi atau semua pelajar akan buka SSM tahun 2 lah, tak silap saya, dan mereka dibenarkan, syarikat mereka tu dibenarkan untuk bid kontrak ataupun small kerja dalam UTHM. Sebab kita ada contoh di mana kita ada sebuah syarikat yang berdaftar, syarikat pelajar berdaftar dengan CIDB. Dan dia servis aircon dalam UTHM. Dia bid tender tersebut ada yang dia dapat. Dan bermakna dia belajar dan dia kerja. That's pelajar yang kita lihat yang tu adalah pelajar yang asalnya daripada College Vocational, KV, diploma, dia masuk ke UTHM ambil Bachelor of Technology, BTech. Dia di form company. So sambil dia belajar, dia form company, so keusahawanan tu ada. That's yang niche of UTHM. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, UTHM ada 4 objektif. Yang pertama ditenama UTHM EduTrain, di mana kita membangunkan graduan yang lebih kompeten dan juga profesional dan berdaya keusahawanan. Yang kedua ialah UTHM Technopreneur, di mana kita serapkan sifat keusahawanan dalam student kita. Dan yang ketiga adalah UTHM Prihatin, bermakna komuniti dan masyarakat. Kita tak boleh tinggalkan komuniti dan masyarakat. So TVET ni juga involve dalam masyarakat. Yang keempat is good governance. Jadi bermakna ada 4 objektif di UTHM ni memang sama ataupun tally dengan Malaysia Madani, dan juga tally dengan perkembangan TVET yang ada. Selain daripada itu, pelajar-pelajar TVET ni dia ada training ataupun part of the curriculum tadi, dia akan pergi kepada industri selama setahun, terpanggil work-based learning. Dalam work-based learning ni kita strukturkan dia, dia bukan terbuka, mana ada benda yang dia kena buat. Walaupun dia dekat industri, kita kerjasama industri, is a work-based learning, dia di industri dan dia akan duduk di industri, supervised by industri. Selain daripada itu, di MTON dan kebanyakan MTON, kalau macam UTHM, kita ada teaching factory. Di mana ada industri yang masuk dalam kampus, dia buka macam small industry. Okay? Kalau di UTHM kita ada dengan contohnya dengan Sena System, di mana dia masuk, dia invest lah, dia invest controller dia, dan sama-sama boleh belajar bagaimana nak improve dia punya dia punya orang kata dia punya kemampuan controller dia dan sebagainya. Dan mana abang kata dengan industri ni memang kena rapat kalau dengan TVET ni. Ya, bersesuaian dengan konsep Madani yang tidak pernah melupakan sesiapa sahaja. Kita boleh nampak kolaborasi UTHM bersama dengan masyarakat dan juga pemain industri di luar sana. Tapi apa yang lebih penting ialah persiapan daripada para akademia ataupun tenaga pengajar itu sendiri. Kerana kita faham TVET ini alirannya berbeza daripada apa yang diajar sebelum ini. Jadi bagaimana persiapan UTHM sendiri? Okey, sebab tu kalau kita lihat dalam 4 objektif kita tadi ada EduTrain. EduTrain ni bukan sahaja kita train pelajar, tapi kita juga train kita punya pensyarah.
Okey. Dia pesara akan upskilling atau reskill. Maknanya mereka akan involve dalam memperbaiki skill mereka. Sama ada dihantar training, latihan kepada industri. Sebab kita ada skim di mana kalau staff UTHM perlu mendapatkan IR, for example. Untuk mendapatkan IR, mereka perlu ditempatkan di industri selama setahun. Jadi that is kita upskilling dia punya skill, dan at the same time kita ada collaboration dengan industri. That's apa yang kita buat. Selain daripada itu, kalau di dalam MTON ni kita ada satu institut dinamakan MyRevet, Institut Penyelidikan, Pendidikan dan Latihan Vocational Malaysia, MyRevet, yang ditubuhkan pada 2019. Dan MyRevet ni membantu kerajaan dalam mengambil data TVET dan juga dasar-dasar TVET negara. Jadi MyRevet di MTON ni boleh membantu negara untuk melonjakkan lagi atau mengarus perdanakan lagi pembelajaran TVET. Ya, kesimpulan yang cukup baik daripada Prof tadi. Jadi jelas sebenarnya kita nampak kepentingan TVET ini dan kenapa ianya menjadi salah satu agenda utama kerajaan perpaduan, khususnya untuk memartabatkan dan juga mengangkat lagi industri TVET ini di mata dunia, khususnya kepada belia. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada tetamu kita di studio hari ini bersama dengan saya Profesor Insinyur Teknologis Dr. Ruzairul Abdul Rahim, Chancellor Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, dalam berkongsi pendapat dan juga pandangan beliau berkenaan pembangunan bakat TVET. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Okey.